Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala. Kita sama-sama dapat menunaikan sembahyang subuh jemaah tadi. Tuan-tuan kekal istiqamah datang memakmurkan masjid kita ni. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta supaya kita semua tidak melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyakkan selawat. Sekurang-kurangnya lah 10 kali, itu sikit tu. Kurang-kurang 10 kali sehari. Kalau tak dapat 10 kali straight, tuan-tuan boleh ambil sekali subuh 2 kali saja, sampai isyak jadi 10. Boleh juga. Kalau tak dapat buat 10 straight lah. Dan istighfar 10 kali sekurang-kurangnya, sedangkan Nabi 70 kali. Boleh je kita nak buat kurang, tapi Nabi 70 ke 100 sehari. Tak boleh straight 100 sehari, ambil lah 20 subuh sampai isyak 100. Macam tu lah. Sebab kita ni bukan ada kekuatan sangat nak buat zikir banyak ni. InsyaAllah. Subuh ni kita ni mengantuk sebenarnya ni, kan? Bangun tidur tadi kan. Bagi yang tidur lewat lagi mengantuk. Tidur pukul 1, bangun pukul 5. Ngantuk kan? Baik. Jadi alhamdulillah pagi ni saya bawa satu tajuk, ada 4 janji Allah dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi janji Tuhan kepada kita semua. Pagi ni saya bagi tahu 4 saja. 4 janji Allah dalam Al-Quran ada sebut. Pertama, surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 152. Yang ketiga, surah Ghafir ayat 60. Yang keempat, surah Al-Anfal ayat 33. Ni ayat-ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu mengenai janji Allah Ta'ala kepada kita semua. Baik, yang pertama surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini janji Allah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini Allah Ta'ala bagi tahu, surah Ibrahim ayat 7. Apa janji dia? Sesungguhnya maknanya diberikan satu penegasan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kalau kamu tak bersyukur, tak dapatlah. Allah Ta'ala beritahu, jika kamu bersyukur, kami pasti. Kami ni sebenarnya terjemahan daripada tafsir Quran. Kami ni Allah Ta'ala lah. Bukan bermakna Allah Ta'ala tu ramai, tak. Maknanya menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Kami pasti akan menambah nikmat kepadamu. Ini janji Allah kepada kita semua. Jika kamu engkar, wala in kafartum. Kafar tu kufur, kafir, kufur. Kufur ni artinya engkar. Dia tak nak ikut, engkar, menolak. Jika kamu engkar nikmatku, inna azabi lasyadid, azabku amat pedih. Ini yang pertama. Jadi ada 5 kelebihan orang-orang yang banyak bersyukur ni. Pertama, ada 5 ya. Siapa yang selalu bersyukur sentiasa, daripada bangun tidur sampai nak tidur, mulut dia tu sentiasa sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah ni apa maknanya? Segala puji bagi Allah. Kita puji Allah sebab Allah Ta'ala bagi kita nikmat dan rezeki semenjak bangun tidur tadi. Tuan-tuan bangun tidur tadi, sepatutnya lah, kan, sepatutnya kita bangun tidur saja, sebutan pertama terpacur daripada mulut kita ialah Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, puji bagi Allah, jaga baliknya.
kau bagi peluang kepada aku. Hari ni aku nak buat balik apa yang tak buat semalam. Semalam terlupa nak sedekah subuh, hari ni nak sedekah subuh. Semalam lupa nak baca Quran, hari ni baca solat. Semalam lupa nak sembahyang duha, hari ni nak sembahyang duha. Kan? Semalam lupa senyum kat orang, semalam masam je kan, hari nak senyum dengan orang. Hari ni semalam lupa pergi masjid, hari ni pergi masjid. Allah bagi peluang. Dibagi peluang hidup pagi ni. Tidur malam tadi, baca bismillah dengan nama Allah, dapat pahala sepanjang tidur. Sebab kita tidur kerana Allah. Kalau tidur tak baca apa-apa, tidur macam tu saja je. Nak tidur, bismillah. Kan? Lagi bagus doa. Pertama, kelebihan orang yang bersyukur ni, pertama ini sifat orang beriman. Orang beriman sifat dia suka bersyukur. Kan? Tuan-tuan keluar bilik air, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Naik kereta sampai traffic light hijau, traffic light itu alhamdulillah hijau. Sampai depan lagi traffic light hijau lagi, alhamdulillah. Mulut dia bercakap terima kasih ya Allah, hijau, 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 hijau. Sampai merah, dia tak bersungut, dia sabar kan. Hijau, alhamdulillah. Sepanjang perjalanan tu alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba ada orang bagi pula laluan jalan kat dia pula, alhamdulillah. Kan, tiba-tiba nak masuk parking, ada parking pula, alhamdulillah, ada parking pula hari ni. Kan, pergi Tesco pusing, parking tak ada, tiba-tiba ada parking masuk, alhamdulillah. Adakah kita melupakan Tuhan? Kadang-kadang lupa. Mulut kita ni sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Dapat masuk Tesco, alhamdulillah, dapat masuk Tesco. Alhamdulillah, keluar Tesco, alhamdulillah, tuan-tuan sekalian dapat beli barang. Semuanya tuan-tuan, ini maknanya sifat orang yang beriman, sentiasa bersyukur, sentiasa menyebut kalimah alhamdulillah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, orang yang sentiasa bersyukur ni macam tuan-tuan kan, bersyukur je. Kan? Lepas sembahyang tadi, alhamdulillah dapat sembahyang subuh. Lepas sembahyang qabliyatan subuh tadi, alhamdulillah dapat sembahyang qabliyatan subuh, alhamdulillah. Semua bersyukur sekarang ni. Keluar masjid sekarang selipar tak hilang, alhamdulillah, selipar tak hilang, alhamdulillah. Macam itulah. Kan? Baik. Yang kedua, datangnya redha Allah. Allah redha kat kita. Allah redha kat kita sebab kita selalu puji dia. Allah suka bila kita puji dia. Allah redha, Allah sayang. Bila Allah sayang, dalam daripada mahsyar Allah letakkan kita dalam syurga, orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dapat dengar ceramah pagi ni kan, walaupun kadang-kadang kita ni nak dengar tu borek juga, kadang-kadang dengar jugalah, alhamdulillah sekian dapat dengar sekejap, walaupun bukan lama pun, 7-3 minit berhentilah, bukan lama pun kan. Kalau berhenti 7.45 mesti orang bersungut, pun lama benar ni. Kita berhenti 7-3 minit sahaja. Ya, sekarang aku apa tadi? Baru 6.33. Sikit lagi kan. Baik. Tu yang itu kita nak cari redha Allah. Yang ketiga, selamat daripada azab. Allah Ta'ala dalam satu hari tu Allah tak azab kita lah. Kan? Hamba aku ni suka bersyukurlah. Mulut dia bersyukur saja. Sehingga kan selepas bersama isteri pun bersyukur. Selepas cium isteri pun bersyukur. Cium isteri dapat pahala. Peluk isteri dapat pahala. Ketika isteri masak, kita peluk isteri kita pun dapat pahala. Semua dapat pahala, dia bersyukur. Alhamdulillah dapat peluk bini hari ni. Ada orang tak dapat peluk bini dia, tak dapat. Bukan tak dapat, tak nak peluk. Tak nak peluk. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, Nabi peluk isteri dia. Nabi duduk di atas pangkuan isteri dia saja, duduk. Bukan duduk, kepala tu letak atas pangkuan isteri. Kan, benda tu bukan semua boleh buat kan. Ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Ada suami tak menunjukkan kasih sayang, tak tunjuk, tapi dia sayang. Ada. Dia tak tunjuk. Ada orang tunjuk. Dengan cara apa? Peluk selalu, cium selalu, pegang tangan. Nak makan, pegang tangan. Itu semua tu nikmat yang Allah bagi. Syukur, alhamdulillah. Dapat pegang isteri hari ni. Dapat tidur bersama isteri malam tadi. Alhamdulillah. Syukur saja dia. Sangat bersyukur. Naik motor dengan isteri pergi masjid, bersyukur benar tuan-tuan sekalian. Ada orang tak dapat bawa isteri pergi sembahyang jemaah, bawa dengan ceramah. Kita dapat. Maka
selamat daripada azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, la azidannakum. Tuan-tuan sekalian, ditambah nikmat. Nikmat ditambah kan. Lepas makan, alhamdulillah, Allah tambah nikmat, lepas tu dapat makan lagi. Kecuali puasa. Kan? Puasa ni Allah tambah nikmat kesukaan ketika nak buka puasa je sebenarnya. Lain tuan-tuan sekalian, bila kita niat puasa kita tak lapar. Bila kita tak niat puasa kita lapar. Niat puasa sunat saja kita tak lapar. Tak niat puasa sunat tuan-tuan pergi kerja maksudnya nak makan ya. Tu beza niat ni. Niat ni mempengaruhi hidup kita. Kan? Niat nak sembahyang keberatan subuh, Allah mudahkan. Niat nak pergi nak sembahyang ba'datan isyak, Allah mudahkan. Niat tu dah ada kan, Allah mudahkan. Baik, ditambah nikmat la azidannakum. Yang kelima, ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat bagi orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang terlupa, memang begitu. Manusia ni sentiasa terlupa. Dah nama manusia kan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat nikmat bosa tu syukurlah. Kan, nikmat bosa bersyukur dan sujud syukur. Sujud syukur ni pula tuan-tuan sekalian, dia sebenarnya bila dapat nikmat paling besar, tu kena sujud syukur. Macam mana nak buatnya? Ambillah wuduk tuan-tuan sekalian, ambil wuduk, kita Allahu Akbar, kita sujud, kita bangun balik, bagi salam, habis. Ini orang-orang yang dapat nikmat paling besar, kan? Kan? Dia tak sangka pula anak dia masuk universiti, sedangkan ketika tingkatan 5 anak dia fail manjang kan. Poning mak ayah ni kan. Gagal dia kan, merah semua kan. Kan? Jadi bila keluar putuskan anak dia dapat 5A contoh, dapat masuk universiti. Sujud syukur. Kan? Sebab ya Allah bang, anak kita macam mana lah bang boleh dapat masuk universiti. Itulah Allah Taala beri nikmat selepas kita bersabar. Kan, bila kita sabar Allah bagi nikmat lah ya, sabar kan, syukur masuk. Anak kedua pun sama, anak ketiga pun sama, masuk universiti. Tiba-tiba anak kita kahwin, tuan-tuan sekalian, ini nikmat paling besar ni. Kita kalau anak kita nak kahwin kan, kita rasa bersyukur benar tuan-tuan sekalian. Ya nak kahwin ayah, oh syukur kan. Macam kawan saya lah, anak nak kahwin kan, dia pun terkejut anak nak kahwin kan, habis saja belajar nak kahwin, cukup tak duit ni? Cukup lah ya kan, apa tu, buat apa kerja, pasang aircon sikit, lepas tu food panda petang-petang, cukup ke? Cukup, ayah dia kata anak, bukan ayah dia, anak dia buat dua kerja tu nak kahwin tu. Pagi kerja aircon, petang ke malam buat food panda, sebab nak menampung kehidupan. Kau nak kahwin ke? Lelaki umur 21 ke 22 kan nak kahwin. Cukup ke? Cukup. Jalan. Syukur mana tuan-tuan sekalian. Saya tanya kenapa anak nak kahwin ni? Biarlah Ustaz, dia dah kata dah cukup lah. Yang penting dia kahwin. Kalau tak kahwin kan tak apa dia buat pula, dia kata. Alhamdulillah. Syukur tuan ya, siapa anak-anak nak kahwin ni, syukur, doakan dia. Biar selamat dunia akhirat kan. Risiko kahwin ni satu ya, bercerai. Itu ya risiko kahwin. Tak ada lain dah. Risiko kahwin sebenarnya bercerai. Sebab apa? Tak ngam. Nanti kita doa selalu. Mana ada ngam kahwin ni tuan-tuan sekalian? Ada ngam ke? Mana ada ngam? Sebab dia punya budaya tak sama kan. Budaya sikap mana sama. Kalau dia sama macam kita, selamatlah. Yang ni tak suka bunga, ni suka bunga, mana sama kan. Tu risiko kahwin. Yang boleh bertahan sampai 40 tahun ni tuan-tuan sekalian, tanya Tuan Haji tu, macam mana boleh bertahan? Dia tanya, kenapa boleh bertahan sampai 40 lebih tahun kahwin tu? Ada orang tak tahan 2 tahun dah tu bercerai. Kena tanya orang tua tau. Kenapa pakcik ni boleh bertahan sampai 43 tahun? Tanyalah. Kita tak tahu apa punca dia boleh bertahan. Kan? Jangan tanya orang yang bercerai tu. Kenapa kau bercerai? Memang ada sebab. Kita bersyukur tuan-tuan. Yang bertahan kahwin sampai 35 tahun pun bersyukurlah. Kan? Lihat kita boleh bertahan lah. Bertahan sampai 35 tahun ni kita ni, alhamdulillah lah. Yalah Allah Taala jaga kita lah, sebab kita jaga Allah kan. Kita tengok buka statistik Selangor yang bercerai. Ramai tu. Saya pun tengok itu. Ramai Selangor ni. Kan? Kena tanya kenapa bercerai. Sebenarnya itulah dia. Itulah risiko dia. Nak kahwin risiko dia bercerai lah. Sebab apa? Memang tak sepahaman punya kan. Dia ada sifat sabar, tolak ansur tu jalan. Dua ni ada boleh kekal. Tak ada dua ni salah. Gaduh kan.
Alhamdulillah. Baik, habis. Ini yang pertama janji Allah Ta'ala surah Ibrahim ayat 7. Baik. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 152. Saya catatlah ayat tu. Kita tak hafal ayat ni. Saya catatlah surah Al-Baqarah 152. Okay, ini janji Allah Ta'ala kepada hambanya. Fazkuruni azkurukum. Washkuruli wala takfuru. Ini janji Allah betul ni. Apa dia? Fazkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku. Nescaya azkurukum, nescaya aku ingat kepadamu. Ingat Allah saja, Allah ingat kita. Tuan-tuan sekalian. Fazkuruni, kau ingat aku. Subhanallah, Allah ingat kita. Alhamdulillah, Allah ingat kita. Allahu Akbar, Allah ingat kita. Tahu otomatik Allah ingat kita. Kan? Maknanya doa ingat Allah ni banyak. Satu solat, ingat Allah. Dalam solat, tuan-tuan sekalian, baru-baru ni saya dengar satu kuliah di dalam televisyen. Bukan dengar pun tidak, tuan-tuan sekalian. Saya balik rumah mak saya ni. Mak saya buka TV kuat benar. Dia buka TV kuat. Dia duduk dua orang saja, dia buka TV kuat. Kenapa kuat benar TV ni? Mak tak dengar benar lah. Itu telinga ni tak dengar. Dia buka TV kuat, tuan sekalian, saya pun dengar lah. Ada apa tu halaqah ke, ada tazkirah apa tau. Pukul 3 petang. 3 petang pun ada tu tazkirah tu. Sebab apa tu? Orang-orang tua yang di rumah ni dia buka TV tu. TV Al-Hijrah, TV 9, maka TV buat tazkirah pukul 3, kadang pukul 7, kadang lepas subuh. Yang tengok ni ramai sebenarnya, berjuta tengok. Antaranya orang tua yang ada TV, yang anak sediakan Astro. Ya, anak-anak sediakan mak ayah di Astro, tak dapat tengok ni. Yang tengok tazkirah. Tentu nak bagi tahulah, ustaz ni bagi tazkirah. Saya pun dengar-dengar, betul jugalah kan. Fazkuruni azkurukum. Ingat Allah, Allah ingat aku. Baik. Persoalannya tuan-tuan sekalian, bila kita ingat Allah Ta'ala dalam semayang ni mencegah daripada perbuatan maksiat, tapi tak jadilah kadang-kadang. Tak jadi kadang-kadang bila kita keluar solat tu, tetap manusia ni tak sabar. Tetap manusia ni marah bini dia. Walaupun dah umur 60 lebih, tetap nak marah bini. Kan? Walaupun kisi kita dah bagus dah, tapi tetap nak marah. Kadang-kadang kita tetap nak marah orang. Kadang-kadang tetap kita tak puas hati dengan orang. Walaupun dah sembahyang bertahun-tahun, sikap tu ada. Sikap panas baran tu masih tak hilang-hilang walaupun dah banyak sembahyang. Maka ustaz ni bagi tahu sebenarnya sembahyang tu bagus dah. Cuma ada dua je. Ada dua saja yang tidak dititik beratkan dalam ketika kita menyembah Tuhan. Dua ni je. Dua ni dia tu, kalau kita ambil borek betul dalam sembahyang, insya-Allah hidup kita ni akan berubah. Akhirnya hilang semua sifat-sifat nak maki orang, nak marah orang, nak terdetik, nak deki dengan orang. Kadang-kadang kita tak puas hati dengan orang. Tak puas hati dengan orang ni paling ramai ni. Tak puas hati dengan orang yang paling ramai. Manyang tak puas hati je tuan-tuan sekalian, kan? Ada manusia kadang tak puas hati. Kenapa dia macam ni ya? Tak puas hati, baik. Maka dia kata apa? Ada dua ni. Kita ingat Allah bagus dalam sembahyang. Fazkuruni maknanya ingat Allah ni banyak. Sembahyang, zikir, doa. 3 ingat Allah. Baik. Dua ni je. Pertama sekali, bila kita menyembah Allah, pertama sekali tiada diberatkan kekhusyukan dan ketawadukan dalam sembahyang. Khusyuk ni tak dititik beratkan. Seperti orang yang solat melepaskan batuk di tangga, menjadikan solat tu wajib saja. Bila sebut wajib, dia buat wajib lepas sembahyang, alhamdulillah lepas sembahyang dah. Bagus cakap alhamdulillah tu. Tapi dia hanya sekadar kewajipan je. Dah sembahyang belah macam tu je kan. Maknanya pertama tak jaga dia punya kekhusyukan. Khusyuk ni susah nak buat, cuma kena usaha. Kena usaha sungguh-sungguh nak khusyuk ni. Kan, khusyuk ni apa? Kita betul-betul sembahyang tu memang ingat Allah ya, 100%. Boleh buat ke? Memang boleh buat, tapi mesti satu mujahadah yang sangat tinggi. Bukan mudah ni nak khusyuk ni. Lebih-lebih lagi bila kita bersama imam, bagi payah. Tuan-tuan sekalian. Bila imam tak rokok-rokok, kita dah habis baca apa-apa, kita pun mula melayang tu. Bukan mudah ikut imam ni. Mujahadah lebih. Imam
Kita dah habis baca surah semua imam, bila imam nak rokok ni, aku dah lama tunggu dia kan. Mulalah. Itu risikonya. Apa nak buat ni? Itu yang ingat Allah dalam hati kan. Mulalah sebut alhamdulillah, subhanallah, supaya tak kita terlupa. Itu tawaduk. Tawaduk tu tak ada, khusyuk tu tak ada. Yang kedua, ketertiban dalam kita melaksanakan sembahyang. Tertib tu apa tertib? Tertib tu bermula kita angkat takbir sampai kita bagi salam, kena tertib, bacaannya tertib, pergerakannya tertib. Apa tertib? Pergerakan, bacaan tertib, bacaan yang keadaan yang ketenangan. Tuan-tuan kalau sembahyang seorang-seorang boleh tertib sebenarnya. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang seorang-seorang laju juga, tak tahulah. Kecuali kita ikut imam, itu tak boleh tahu cakap apa, sebab imam kita kena ikut dia. Dia laju, kita laju. Dia perlahan, kita perlahan. Ketertib kan? Maknanya bila kita Allahu Akbar, nampak seluruh batu, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsir, kan tertib baca tu kan. Tertib baca tu tertib lah. Berbanding orang yang baca tak tertib, dia baca laju ya. Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah berkata wasila wajhatu wajhil azimatu wassalam. Itu kalau ikut imam, sebab nak kau cari imam. Bawa macam mana? Kalau imam laju kan contoh kan? Tu satu tempat saya pergi, tuan-tuan sekalian, imam ni ada 10. Imam ni ada 10. Satu tempat ni. Saya kuliah tempat tu. Imam ni ada 10. Saya tengok dekat carta board tu ada 10 imam. Ramai imam ni, ramai ustaz, kena tukar-tukar kat imam. Imam satu ada seorang saja, tapi backup dia ada 9. Ramai. Kata saya tengok tuan-tuan sekalian, kenapa imam ni sama je dia punya style? Sama je dari segi dia punya bacaan, dari segi pergerakan, semuanya sama. Apa sama? Tenang je sembahyang tak laju, tak lambat, tak terlampau lambat, tenang, semua tenang, sangat tenang kan. Sebab saya sembahyang belakang dia orang ni. Saya kata imam ni siapa? Imam ni kenapa, siapa yang latih? Kami ada imam satu ustaz, imam satu ni banyak tunjuk ajar kami lah. Kami ni bukan imam sangat pun, dah imam tak ada, kami dilatih lah. Dia latih apa jadi imam tu. Bila sembahyang dengan penuh ketertiban, donga bacaan pun tak laju, kita pun okey. Bila tayat akhir pun tak kelam kabut, tuan-tuan sekalian. Lepas tu habis sembahyang wirid pun tak laju, baca satu-satu. Oi bagus kan. Maknanya penting imam ni supaya nak bawa nakhoda kapal, supaya tak tergelincir orang-orang yang nak bawa jadi imam ni. Itu faskuruni azkurukum. Maknanya kita ingat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ingat kita. Automatik tuan sekalian. Tuan ingat subhanallah, Allah ingat kita tahu. Bila Allah ingat kita tahu tuan sekalian, maka dia akan bantu kita. Kan? Dalam apa pun segala serbi pada zaman ni tuan sekalian kan. Baik, itu yang nombor 2, janji Allah Ta'ala. Yang ketiga, surah Al-Ghafir ayat 60. Ni pasti ni janji Allah, cuma lambat cepet je. Surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ni ramai yang tahu ayat ni. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, ya Allah kata ni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Doa kita ni tuan sekalian, sebenarnya Allah Ta'ala kabul dah. Kita tak minta pun Allah bagi. Kita tak minta makan pun Allah bagi makan. Kita tak minta selamat pun Allah selamatkan kita kan. Selamat. Cuma tuan-tuan sekalian, ada satu topik doa yang mustajab ni yang kata ulama jangan ditinggalkan. Ada satu tempat doa mustajab. Waktu bila tuan-tuan sekalian, kita pun ada yang buat, ada yang tak buat, tak apalah. Yang buat pun bagus. Okey. Waktu yang mustajab, tuan-tuan kalau boleh jangan tinggal. Kalau boleh lah, benda ni bukannya kata wajib buat, tak kan. Waktu doa mustajab ialah selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Waktu mustajab. Ada tak doa Nabi? Ada doa Nabi ni.
Kalau tak nak doa yang Nabi ni, kita boleh doa apa-apa pun. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, ulama bincang, boleh doa apa-apa pun selain doa Nabi ni, boleh. Tak ada masalah pun. Cuma yang terbaik doa daripada Al-Quran atau dari hadis Nabi. Doa tu. Baik. Tuan-tuan sebelum nak bagi salam kan, sembahyang apalah? Sembahyang qabliyatan ke, sembahyang fardu yalah, sembahyang duha, sembahyang hajat. Sebelum tuan-tuan bagi salam, tuan-tuan doalah ni. Ni waktu yang mustajab ini, tuan-tuan doa. Ya minta ompek perkara ni sebelum bagi salam. Lindung ompek ni. Kita minta Allah lindung kita daripada 4 perkara ni. Tapi jangan cakap dalam bahasa Melayu, tak boleh. Kalau nak cakap dalam bahasa Melayu, dalam hati saja. Fil alamina innaka hamidum majid. Tak hafal Arab, tak hafal. Dalam sembahyang tak boleh cakap bahasa Melayu, tak boleh. Arab tak boleh, tak hafal juga. Dalam bahasa Melayu, dalam hati. Yang dalam hati pun tak apalah. Kalau dah tak boleh nak hafal, tak apa. Dalam hati. Kurang-kurangnya kita minta pada Allah Ta'ala waktu yang mustajab. Itulah waktu mustajabnya. Iaitu selepas tahiyat, sebelum bagi salam. Kan? Jadi doanya apa tuan-tuan sekalian yang Nabi ajar ni kepada sahabat-sahabat. Nabi bimbang ompek-ompek ni, Nabi bimbang ompek ni, Nabi bimbang. Minta pada Ta'ala lindung. Sebab Allah Ta'ala saja yang boleh bantu kita. Pertama, saya sebut dalam bahasa Melayu dulu ya. Nanti saya sebut Arab dia. Abu Hurairah minta 4 doa ini. Okey, minta 4 doa ini. Pertama, lindung daripada azab neraka Jahannam. Ini nombor 1. Lindung. Ini kita tak pasti macam mana keadaan kita dekat akhirat. Lindung ni, bila kita minta Allah lindung daripada azab neraka Jahannam, kehidupan kita ni Allah akan pelihara daripada maksiat. Tuan-tuan minta lindung daripada azab neraka, bermakna Allah Ta'ala akan lindung kita buat benda buruk atas muka bumi, terselamat daripada maksiat. Pertama. Yang kedua apa? Minta daripada lindung daripada azab kubur. Azab kubur ni tuan-tuan sekalian, orang dalam kubur sekarang ni tengah tunggu kiamat ni. Kan, tengah tunggu kiamat. Kita atas muka bumi tunggu nak mati. Yang dalam kubur pula tengah tunggu kiamat. Bila nak kiamat ni? Sebab apa tunggu kiamat? Sebab tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis yang lain, orang yang baik telah dibukakan gambaran syurga dalam kubur. Ni syurga ni untuk kau ni, ya ke? Ui, cepatlah kiamat sebab nak masuk. Bagi yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, telah dibukakan gambaran neraka. Dia tengok gambaran neraka tuan sekalian, dia pun takut. Tapi dalam masa yang sama, dekat kubur tu dia kena pukul. Tak tahan kena pukul, copetlah kiamat, tak tahan. Nampak? Nabi tahu dah. Azab kubur ni tak tahu. Dah masuk baru tahu. Kan? Tu Nabi minta lindung daripada azab kubur. Nabi tahu. Nabi pernah bagi kubur. Nabi pernah bagi kubur. Kan dengan Nabi punya kelebihan tu, Nabi dapat tahu sebelah ni kena seksa ni. Kenapa? Kenapa kena seksa? Sahabat tanya, ini mengumpat banyak. Oh, mengumpat banyak pun kono. Nabi tahu. Tu Nabi risau. Yang belah kiri pun kono juga. Kenapa pula? Ni kodok ajat kencing ataupun dia buang air besar kecil ke, buang air kecil, basuh tak betul pun kono ya. Kan? Kenapa pula sampai begitu sekali kencing semua basuh tak betul kena seksa? Yelah, bila kita basuh tak betul, bila time semayang tak asal semayang tu. Itu sebenar dia. Kan? Dia kencing tak basuh dengan tepat. Ada lagi najis kat keliling dia punya kemaluan. Terus semayang contoh. Sah tak semayang? Tak sah sebab ada najis di keliling dia punya kemaluan. Kan? Terpocik tak nak basuh. Tak nak basuh kaki yang terpocik air kencing tu. Kan dia basuh semua. Kau jaga habis. Sebab kita ada bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lindung daripada azab kubur. Baik, yang ketiga, Nabi suruh minta lindung daripada fitnah kehidupannya dan fitnah mati. Lindung, ya Allah, lindung daripada fitnah hidup ni banyak pancaroba. Banyak fitnah tuan-tuan sekalian. Okey. Seorang imam, dia pergi ambil apa tu mango jiran sebelah. Orang ambil gambar viral.
Kan? Dia berhenti motor, naik motor berhenti, dia ambil pop. Rupanya ada orang ambil gambar imam ni. Ni cerita kan. Viral, imam surau mencuri apa tu mangga orang. Viral. Dia tak tanyalah pula kenapa imam tu ambil kan. Orang tuan rumah tu suruh imam tu ambil. Ustaz nak ambil lah buah saya ni. Dia memang dekat luar tu ambil lah. Imam tu balik ambil lah. Fitnah tu. Kan. Ini orang tu cerita kat kita. Kalau fitnah teruk Ustaz. Dia kata tak tanya dulu pula. Kita ambil buah mangga orang tu sebab dah minta izin. Kita ambil lah. Rupanya ada orang siapa tu ambil gambar. Pap masuk viral dalam WhatsApp. Kono kita. Bila pemilihan kalah tu. Bila pemilihan imam tak dapat dah. Fitnah teruk oh. Fitnah ni kalau dia kotuk tuan-tuan bangun dah. Yang apa pasal tuan-tuan sekalian. Payah kita ni. Itu fitnah hidup ni, masya-Allah dahsyat tuan sekalian. Walaupun kita dah jaga, kita dah baik, bawa fitnah kat kita tuan sekalian. Okey, payah. Dan fitnah kematian. Nak mati ni setan banyak datang, kacau. Kan, itu belum lagi orang datang mesembang rumah kita. Fitnah orang nak mati ni, orang datang rumah kita bukan nak baca Fatihah kat kita, tak, mesembang je kadang-kadang. Aduh kan, tu fitnah juga tu. Patut dia datang, orang datang nazak-nazak ni, patut datang baca Yasin ke, doakan ke. Datang-datangnya cerita hal dunia pula. Datang dalam depan nak mati tu cerita lagi tu, contoh kan. Kan, maknanya fitnah nak mati, satu fitnah daripada syaitan. Syaitan kacau kita. Kau jangan sebut apa tu, orang tu sebut. Yalah. Kau jangan sebut kan. Dia kacau. Anak kata ayat la ilaha illallah. Tu syaitan sebut. Kau jangan sebut. Anak kata la ilaha illallah. Syaitan pun sama kacau. Fitnah nak mati tuan-tuan sekalian. Silap hari pula tak dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Syaitan kacau, orang ramai datang pula ziarah kan. Datang sembang-sembang kan. Sepatutnya baca Yasin, doa, diam je. Sebab kita nak tolong jenazah, bakal jenazah pula, bakal orang nak mati ni. Kan? Baik, yang keempat, Nabi paling takut ni. Banyak hadis diceritakan tentang Dajjal. Tuan sekalian, dalam YouTube pun banyak ustaz-ustaz cerita pasal Dajjal. Yang mahir cerita Dajjal ramai. Banyak yang saya dengar, bila dengar tu takut juga. Lindung daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni turun mula-mula kat Timur Tengah sana. Adakah Dajjal tak pergi ke Malaysia? Dia akan pergi juga. Dia akan pergi satu dunia. Dajjal ni merosakkan manusia. Orang-orang yang ikut Dajjal ni orang-orang yang munafik, orang fasik akan ikut dia. Ditakdirkan Allah Ta'ala Dajjal ni diberi kelebihan sikit, kan? Allah Ta'ala beri dia kelebihan sikit je tuan-tuan sekalian. Adalah sedikit dia punya kelebihan, kan? Dia boleh pergi sini dengan cepat, boleh pergi sini dengan cepat. Itu kelebihan dia. Cuma dia tak boleh masuk Makkah, tak boleh masuk Madinah aja Dajjal. Itu je dua tompek yang Tuhan tak bagi. Tompek lain masuk Dajjal. Dajjal ni bukan raksasa, tak. Dajjal ni macam raksasa ke, macam dinosaur ke besar? Manusia macam kita juga. Manusia, cuma dia tu matanya itu sepet sebelah. Dan sekalian, betul ada perkataan kafir itu saja, kan? Nabi suruh elak fitnah Dajjal. Antaranya cara yang kita nak elak fitnah, pertama, malam Jumaat tuan-tuan ada masuk baca surah Al-Kahfi. Ini juga ada dalam hadis. Ada. Kalau tak mampu baca 112 ayat ke 110 ayat tu, baca 10 ayat yang pertama sahaja, surah Al-Kahfi. Kan Nabi kata elak daripada gangguan fitnah Dajjal dengan mengamalkan membaca surah Al-Kahfi. Tuan-tuan bacalah. Masjid memang tak baca Al-Kahfi, kita buat kat rumah. Sebelum tidur tu dia boleh sambung-sambung tuan-tuan Al-Kahfi. Malam Jumaat sambung, pagi Jumaat sambung, lepas Jumaat pun sebelum asar pun boleh sambung lagi surah Al-Kahfi ni. Sebab dia panjang, 110 atau 112 ayat surah Al-Kahfi. Panjang 110 kan? 110.
Siapa-siapa yang laju baca Quran tu kan, saya rasa 30 minit siap kalau dia straight saja. Tapi poneklah sikit kan, sebab dia 110 ayat, ayat panjang-panjang. Yasin 83 ayat kan, kita dah biasa baca kan. Begitu. Jadi dalam bahasa Arab dia Allahumma inni a'udzubika, tu bahasa Arab dia. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, satu. Wa min azabil qabri, dua. Wa min fitnatil mahya ni hidup, wal mamat ni mati. Mamat ni mati. Panggil nama budak tu Mamat, matilah dia. Contoh kan, nama Mamat ni mata tu mati. Mamat pun mati juga. Nama Muhammad panggil Mamat. Orang kampung kita kan panggil Mamat kan. Kadang-kadang Mamat, jangan kita niatkan dia mati, sudahlah. Dah itu dipanggil macam mana kan. Nama mudah Mamat kan, kita tahu mati ke dia tak, memanglah makna mati, tapi itu gelaran dia, biarlah. Macam mana kan, nak tukar nama lain, apa tu, Mahmud payah kan. Tu cerita dia. Lepas tu wa min fitnatil masihid dajjal, elak daripada wa min syarri, kejahatan fitnah dajjal. Maka tu doa dia. Tuan-tuan sekalian, Nabi ni sentiasa berdoa ya. Kemuncak hidup kita ni, ulama sebut, ni ulama ni ramai ya. Kemuncak hidup kita ni satu je tuan-tuan sekalian. Saya pun sama, isteri kita, tuan-tuan, ini kemuncak hidup kita ya. Dalam doa kita ni apa dia? Ini kemuncak ya. Tak lain. Ya Allah, aku minta Allah ampunkan dosaku. Tu je. Itu kemuncak hidup kita. Nabi doa je, minta ampun je. Minta ampun ya tuan-tuan. Tuan-tuan doa tuan-tuan, jangan lupa minta ampun saja. Sebab bila dapat pengampunan dengan Allah redha kita masuk syurga tau. Kan? Kalau dosa Allah tak ampun, tempat kita bukan syurga. Nabi fokus minta ampun 70 kali 100 kali sehari. Dan Nabi minta dosa umat diampunkan. Tu Nabi. Tu sebabnya tuan-tuan sekalian, kita jumpa kawan tuan-tuan sekalian, kita doakan kawan kan. Jumpa kawan, doakan kita kan. Sebutlah barakallah, cukuplah. Sebab Nabi doakan umat. Dan Nabi pernah pergi rumah Ummu Sulaim ni mak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernah saya cerita dulu kan. Mak Anas ni minta Nabi doakan Anas. Anas ni khadam engkau ya Rasulullah, doakan untuk dia. Apa khadam? Memberi perkhidmatan Anas bin Malik ni. Nabi doa 3. Nabi doakan Anas bin Malik 3 perkara. Pertama, satu, harta yang melimpah-limpah, satu kan. Yang kedua, anak ramai. Tuan-tuan sekalian, dalam Sahih Bukhari tuan sekalian, Imam Bukhari sebut anak Anas bin Malik ni 106 orang anak punya ramai kan. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi doakan anak ramai kepada Anas bin Malik. Ramai betul anak dia kan. Kemudian Nabi doa berkatilah Anas bin Malik. Tuan-tuan, Anas bin Malik meninggal umur berapa? 100 tahun umur dia. Dan dia ni kaya. Sebab apa Nabi doakan dia? Tuan-tuan, doakan kawan. Sebab apa doakan kawan ni? Sebab Nabi doakan. Jumpa kawan dia, doakan kawan tu. Jumpa kawan dia, barakallah, berkat kau. Cukuplah dalam Facebook kan, barakallah. Dalam Facebook pun tak apa. Barakallah, tak apa dalam Facebook. Doakan dia. Tak apa. Sebab Nabi doakan Anas bin Malik. Sebab Anas bin Malik suruh doakan anak dia. Tu yang kaya-kaya tu, kurma boleh berbuah setahun 2 kali. Yang lain, businessman lain waktu tu berbuah kurma hanya setahun sekali. Tapi Anas bin Malik buah kurma dia berbuah setahun 2 kali. Sebab apa? Nabi doa ni. Doa Nabi jangan ceritalah kan. Doa kita pun sama juga. Tuan-tuan jumpakan kawan surau masjid, tuan-tuan doakan Tuan Haji tu. Doa sebanyak ya. Kan, berilah berkat kepada Tuan Haji tu. Dan diam sudah macam itu dia. Wah tuan, nampak Tuan Haji dijalankan. Ya Allah, kau berkatilah Tuan Haji tu. Tak apa. Tuan-tuan, doa ni Allah dengar. Mana kita doakan orang tu antara yang terbaik. Baik, tuan-tuan, yang keempat tuan sekalian sebelum kita tutup, janji Allah Taala dalam surah Al-Anfal ayat 33.
Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Ni janji Allah. Allah tak azab bagi mereka yang minta ampun. Bila? Wal mustaghfirina bil ashar. Ali Imran ayat 7 boleh. Apa dia? Dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Maknanya tuan bangun pukul 4 pagi, itulah waktu yang terbaik minta ampun. Kan? Ni dalam Quran sebut dah wal mustaghfirin bil ashar. Waktu sahur. Ashar ni sahur. Nak sahur tu kita bangun 4, waktu tu kita bangun tahajud, waktu tu lah kita minta ampun. Astagfirullahalazim sampai waktu fajar, waktu sahur tu sekalian. Allah ampunkan dosa kita. Kemudian wabil ashar hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 8 boleh. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Taala, tuan-tuan sekalian, siapa minta ampun saja walaupun dia artis kembali pada Allah, dia berubah minta ampun pada Taala, Allah akan tak azab dia besok. Tuan-tuan pun sama. Hari-hari minta ampun, istighfar, hari-hari minta ampun, hari-hari minta. Ni janji Allah Taala kepada kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, ini 4 janji Allah Subhanahu Taala supaya kita ni sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam saya dah pukul 7.05 ya. Jadi saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada apa yang Allah Taala berikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkatilah hidup kami. Ya Allah, berkatilah hidup mak ayah kami, berkatilah hidup jemaah masjid, jemaah surau. Ya Allah, Kau berilah keampunan kepada kami, keampunan kepada mak ayah kami, keampunan kepada isteri dan anak-anak kami, juga kepada rakan sejawat kami, kepada jiran-jiran kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami murahkan rezeki kami, ya Allah. Kau matikan kami mati yang baik, ya Allah. Kami mohon syurga-Mu, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.